أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan ke atas kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan sepanjang nikmat yang dikurniakan ini sama-sama kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga bersalawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membanyakkan bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita layak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi ahli jawatan kuasa seluruhnya, imam, bilal dan seluruh jamaah muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk meneruskan perbincangan kita, yakni kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada muka surat 107. Okey. Kita masuk pada tajuk yang baru mengenai fadilatul ilmi innama hiya bil amal. Keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Tuan-tuan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamari. Ini yang disebutkan dengan mahfuzah atau kata-kata hikmah yang pernah kita dengar pada pertemuan kita yang lepas. Ilmu yang apabila tidak diamal, laksana seperti pokok yang tidak berbuah, tidak memberikan apa-apa manfaat dari segi buah yang dapat dipetik dan dimakan oleh orang ramai. Maka ketika seseorang begitu banyak ilmu di dada, namun kecenderungan untuk melakukan amal ibadat kepada Tuhannya semakin jauh ataupun sedikit, maka ilmu pengetahuan itu belum mendatangkan apa-apa manfaat yang besar ke atasnya. Dan bahkan na'udzubillah, jika semakin ia berilmu, semakin banyak ilmu yang dia ada, semakin bongkak dan takabur pula ia kepada Tuhannya, dan bahkan menderhaka, melakukan pelbagai-bagai jenayah akhirat
sementara ia memahami dan mengetahui hakikat kalau dia buat benda ni dia akan mendapat azab yang berat, tetapi kerana ilmu yang ada pada dirinya belum memberi apa-apa manfaat, akhirnya ilmu itu mendorong ia semakin derhaka kepada Allah. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita baca apa yang dibincangkan dalam kitab kita, tuan-tuan, ada disebutkan tentang perkara penting sebelum seseorang menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tak kisahlah anugerah itu berbentuk ilmu ataupun harta. Apa jua bentuk anugerah yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang individu yang bernama manusia itu hendaklah ia meletakkan satu niat, satu azam yang betul sebelum ia memperolehi pelbagai-bagai anugerah daripada Tuhannya. Kerana jika tiada niat asal azam yang betul sebelum memperolehi apa yang dihajati, dan sekiranya niat ataupun azam itu salah dan Allah memberikan jua apa yang diharapkannya, boleh-boleh itu menjadi malapetaka yang besar untuk akhiratnya. Mungkin secara kasat mata, secara harfiah manusiawi, seronok dapat pelbagai-bagai apa yang dihajati, tapi hakikatnya justru itu menjadi istidraj, menjadi satu bencana besar jika ia tidak meletakkan sebuah niat yang betul sebelum memperolehi pelbagai anugerah tersebut. Maka dalam kategori manusia ada 4 ciri yang memperolehi anugerah, sikapnya sama ada pada awalnya betul ataupun dia tiada bersikap yang betul pada saat sebelum menerima anugerah. Maka dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mencerminkan ada 4 manusia dalam menerima pelbagai-bagai anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan keempat-empat anugerah ini akan berlaku dari zaman berzaman. Tak kisah daripada zaman baginda, zaman kita, bahkan zaman cucu cicit kita, bahkan zaman sebelum kiamat berlaku, akan adanya 4 kumpulan, 4 golongan ini yang menyikapi penerimaan pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Dari 4 ini ada yang terbaik, dari 4 ini ada yang langsung kecundang dunia akhiratnya. Contoh yang pernah disebutkan oleh baginda, 4 kategori ini tentang perempuan adalah seorang yang pertama ni, ketika dia belum mendapat anugerah apa-apa daripada Allah, baik ilmu, baik harta, dia telah meletakkan satu level dirinya di tahap yang sangat aman. Contoh sebelum dia diberi kekayaan, sebelum dia diberi ilmu pelbagai-bagai, dia meletakkan sebuah niat dengan azam yang tinggi. Dia sebut pada dirinya sendiri, ya Rab, ini sebelum dia dapat, kalau kau kurniakan aku harta, ilmu, aku akan manfaatkan sebaik-baiknya agar ilmu dan harta ini diberikan manfaat kepada diri dan orang ramai. Jadi belum dapat, dia dah berazam seumpama itu. Orang-orang salih terdahulu buat macam tu. Belum ada anak, berazam, kalau ada anak ini akan aku jadikan anak yang salih, akan mengabdi pada bangsa dan agama. Contoh, banyak diabadikan oleh Allah SWT kalimah-kalimah hebat ini, azimat-azimat hebat ini daripada orang yang sebelum memberikan kalimah yang betul, niat yang betul. Akhirnya kumpulan yang pertama ini adalah kumpulan yang mana Allah SWT hidupkan di atas dunia, lalu Allah pinjamkan ke atasnya harta, Allah pinjamkan ke atasnya ilmu. Lalu ilmu dan harta ini membawa orang itu sentiasa dan tetap bertakwa kepada Tuhannya, walau kedudukan dunianya telah sampai ke tahap yang tertinggi, yang tiada tandingan dengan manusia yang lain. Walaupun dia kaya, walaupun dia berilmu, dalam hadis Nabi ini sebut, dia masih tetap dalam kategori orang yang bertakwa. Ilmu ataupun harta yang dia ada tidak membuatkan dirinya itu bongkak, takbur, riak dengan apa yang dia ada.
Ciri yang pertama ini dipuji oleh Nabi, bahkan disebut mereka-mereka yang dikurniakan harta dan ilmu lalu masih meletakkan norma takwa dalam diri, maka orang ini memiliki kemuliaan, ketinggian darjat di sisi Tuhannya. Sebab apa? Sebab mereka berazam pada awal lagi. Sebelum Allah beri pelbagai-bagai anugerah ilmu dan harta, dia dah siap-siap letak niat yang betul. Kumpulan ni hebat. Akan disebut kumpulan tertinggi, termulia yang pernah, dan bahkan sampai bila-bila jika ada orang yang mampu menguasai ataupun berada pada kumpulan ini, dia mulia. Maka kalau tuan-tuan hari ini telah dikurniakan ilmu dan harta, tuan-tuan kena pertahankan nilai ketakwaan itu pada diri agar kita masih dalam kumpulan orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita belum lagi sampai tahap yang pertama. Mungkin kita berazam anak kita, cucu cicit kita, maka letakkan nilai asas yang kukuh dengan betul, insya-Allah Allah akan letakkan kita pada tempat yang seumpama itu. Maka alangkah mulianya dahlah dia berilmu, dia beramal. Macam tajuk kita, orang yang berilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Ilmunya dikategorikan bermanfaat jika dia ada amal dengan apa yang dia fahamkan. Maka orang yang diberi faham oleh Allah, orang yang diberi harta dan ilmu, lalu dia masih melaksanakan pelbagai ketaatan, perlu dicemburui oleh kita yang melihat keadaan itu. Jadi kalau kita nampak ada orang kaya beramal pula, berilmu dan beramal, kita bukan cemburu hartanya, kita bukan menginginkan apa yang ada pada dirinya berbentuk duniawinya, tapi yang kita perlu cemburui, dahlah kaya, sibuk memanjang, tapi masih sempat lagi pergi solat berjamaah. Ini Masya Allah. Duit dah banyak kosong-kosong, tapi surau tak pernah tinggal. Ini yang perlu kita cemburu. Kalau menyumbang, contoh, kalau menyumbang, Masya Allah, dia tak level RM10, 100, 20, 200, 500, 1000, contoh. Bila sahab seumpama ini, kita bukan cemburu kerana kedengkian, tapi cemburu kerana kesalihan yang ditunjukkan oleh orang kumpulan yang pertama. Maka asas niat ini perlu dibetulkan. Namun tidak semua orang terlahir pada kumpulan yang pertama. Maka ada 4 kumpulan yang disebut oleh Nabi, dan ini bakal berlaku sampai bila-bila. Dan kalau semua orang tak tertakdir, ataupun tak semua orang tertakdir seperti kumpulan yang pertama, maka ada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua masih juga mulia, sebab asasnya kukuh juga, walaupun dari segi pertama agak berbeza. Contoh, kumpulan kedua Allah cipta di atas dunia, tak kisah sesiapa pun dia, sama ada zaman Nabi, zaman kita atau zaman cucu kita nanti. Disebutkan bahawa kumpulan kedua mereka hidup di atas dunia, Allah kurniakan ke atasnya pengetahuan, ilmu mencukupi, namun dari segi harta tidaklah sama macam kumpulan yang pertama. Tetapi kumpulan kedua ini ilmunya membawakan dia kepada amal dan amal. Dan dia melihat keadaan orang kumpulan pertama ini, tidak sedikit pun iri hati, dan bahkan tidak sedikit pun menginginkan apa yang dimiliki oleh mereka untuk dimiliki olehnya. Jadi dia tak mengharapkan apa yang ada di tangan dia, tapi dia hanya menginginkan satu ketika nanti. Ini beza. Kumpulan kedua, dia bukan cemburu kerana harta yang banyak, tapi dia cemburu kerana amal yang banyak. Jadi untungnya kumpulan kedua sekiranya berlaku situasi seumpama ini. Dalam satu tempat, contoh masjid ni, kumpulan pertama ada, kumpulan kedua juga ada. Tabung tengah berjalan ni, ataupun JK tengah umum, tuan-tuan, surau ni perlu dana. Dana untuk apa? Untuk naikkan 10 tingkat lagi biar jemaah kita full penuh. Satu Sungai Buloh boleh naik. Kumpulan yang pertama kerana baik hati, dah lah jutawan, beriman pula. Lalu dia kata,
Okey tuan pengurusi, saya nak sumbang 100,000. Contoh tu. Kumpulan kedua, Masya Allah, dahlah kaya, beriman pula, kalau. Kumpulan kedua bukan iri hati, tapi dia teringin, dan dalam hatinya dia cakap saja depan diri, ya Rabb, sekira engkau kurniakan satu hari nanti aku rizki, aku nak buat macam dia juga. Bukan kerana iri, tapi kerana cemburu. Amalnya besar, amalnya banyak. Sementara kumpulan kedua tak sanggup untuk buat seumpama itu, tapi dalam hati terbesit, kalau aku ada nanti Rabb, aku nak buat macam dia juga. Nah, besitan hati ini dalam hadis Nabi sebut, Allah sama ratakan. Walaupun dia baru terbesit, bukan kerana dengki, tapi kerana cemburu akan amal dibuat oleh orang salih dan kaya raya tadi ini, Rabb, kalau aku ada, aku nak buat macam dia juga nanti. Nah, kalimah dalam hati itu Allah simpan sebagai satu kekuatan amal ataupun pahala yang tersembunyi. Dalam masa yang sama, dia beri juga dengan kekuatan yang dia ada. Yang dia ada dalam poketnya cuma ada RM5. Yang sebulan dah RM100,000, dia cuma ada RM5. Dia RM5 tu dengan RM100, orang kaya yang beriman tadi, Allah sama ratakan pahala yang didapat oleh kumpulan kedua. Kerana dia tiada cemburu, dia tiada dengki dengan harta, tapi dia cemburu dengan amal. Kumpulan kedua sama kedudukan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana ilmu dia mendorong untuk dia melakukan pelbagai amal kemampuan yang dia mampu. Ini yang dibuat oleh ahli sufah, orang-orang yang hidup pada zaman baginda yang kurang berkemampuan dari segi keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka menjadi jutawan akhirat, kerana mereka tahu dunia bukan matlamat utama untuk menjayakan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi jika ada, boleh diperguna untuk menaikkan lagi darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, mereka punya niat azam yang betul sebelum diberi oleh Allah pelbagai-bagai anugerah. Kita hari ini dengar banyak kuliah, kita hari ini dengar banyak pengetahuan, baca bagai-bagai yang kita tahu. Maka sebelum kita baca, sebelum kita dengar, setelah kita baca, setelah kita dengar, kita kena berazam, Rabb, apa yang aku tahu, apa yang aku baca, apa yang aku dengar, mudah-mudahan semuanya boleh mendorong untuk aku dapat amal. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal pula yang semua. Kita ambil yang pelbagai-bagai yang kita mampu, yang mana sekali yang kita boleh ikut, supaya kita masuk dalam fadilah, keutamaan orang yang berpengetahuan dicapai dengan amal-amal yang salih. Jadi kumpulan kedua, kumpulan pertama masih mulia. Sebelum kita teruskan pada kumpulan kedua, kumpulan ketiga, keempat ni, tentang kita baca dulu apa yang dimahukan oleh pengarang menjelaskan tentang orang yang berilmu. Dia kata di sini, ketahuilah bahawa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka kelebihannya akan tercabut. Ini yang kita takut ni. Dia kategori orang berilmu tapi tiada amal, kelebihannya tercabut. Keafdalan ilmunya itu tidak membawa apa-apa kedudukan yang tinggi. Padahal yang kita dah baca pada pertemuan yang lepas, Allah menaikkan darjat orang yang berilmu, orang yang beriman beberapa darajat. Tapi ternyata tidak semua orang yang berilmu boleh dapat darjat kalau ilmunya tidak diamal. Di sini kata pengarang, tercabut kelebihan ilmu, kelebihan padanya kerana ilmunya cuma terpendam tanpa ada sebuah bukti pengukuhan dalam bentuk amal ibadat. Banyak dia tahu, tapi satu pun tak boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Dia tahu tentang fiqh, dia tahu tentang sedekah, dia tahu tentang faraid ataupun sebagainya, tapi ketika aplikasi dalam kehidupan, semua tak diguna pakai olehnya. Pemberian tidak menggunakan kaedah Islam contohnya. Harta sangat kedekut, bakhil, hidung masin, sedikit pun tidak mahu untuk dikeluarkan untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kemaksiatan, untuk berfoya-foya, laju dan tak merasa rugi pun walau habis beribu-ribu ringgit.
Tapi bila puluh-puluh ringgit sahaja untuk kebaikan, membebel sampai pening kepala sebulan, menyesal kerana termasuk dalam akaun dalam tabung masjid tak sengaja. Contoh tuan-tuan, sebulan pening kepala. Inilah hakikat yang berlaku. Maka kata pengarang, tercabut kemuliaannya kalau dia tiada amal daripada ilmu. Justru ia tidak sepatutnya terpedaya dengan firman Allah dan sabda Rasul mengenai kelebihan ilmu, yang ayat yang kita baca yang lepas, lalu menganggap dirinya termasuk dalam golongan orang yang diberikan kelebihan disebabkan memiliki ilmu tanpa amal. Jadi jangan terpesong oleh syaitan. Alah, engkau kan prof, engkau kan orang paling berilmu di kampungmu, engkau dah punya darjat yang tinggi. Sebelum title tinggi itu kena ada amal dulu. Ya memang dia berpengetahuan, ya memang dia ada title prof itu, tapi jika tiada amal, di sisi Allah kemuliaan itu tertangguh ataupun tercabut. Walaupun sorbannya melilit hingga ke langit, walaupun janggutnya panjang hingga ke tanah, tapi kalau tiada amal, sekadar hanya sebagai hiasan semata-mata ilmu di dada. Macam pajang ditampal di dinding-dinding. Kita tengok rumah, kita datang rumah dia, Masya Allah, dia dapat grade A, grade B, semua dah ada grade-nya, semua dekat dindingnya, semua mencerminkan kepandaian, kemahiran dan sebagainya. Tapi tiada diperguna, orang lain tak rasa pun nikmat daripada apa yang dia tahu, maka tiada manfaat apa-apa. Dia pandai pakar ini, pakar itu, tapi pada masa yang diperlukan tiada kemahiran itu digunakan. Justru dia pendam semata-mata, akhirnya hilang keberkatan, kemuliaan daripada ilmu yang ada. Na'udzubillah, tambah lagi pula dengan ilmu melakukan maksiat, melakukan penipuan, disebabkan ilmu yang ada boleh memperdaya manusia yang lain. Akhirnya ilmu itu membawa kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, belajarlah ilmu yang kamu kehendaki. Ta'allamu ma syi'tum, Nabi sebut. Demi Allah, dia tidak akan menerima daripada kamu sebelum kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Hadis riwayat Al-Khatib, di sini disebut tiada apa-apa manfaat sebelum adanya amal di dada. Sebelum amal dibuktikan kepada Tuhan dan kepada manusia. Jadi ada orang yang hari ini pandai kemahiran memasak, contoh, kemahiran membuat benda-benda yang boleh manfaatkan orang lain, lalu dia pergunakan. Kemahirannya tak banyak pun dikata, tapi bila dia berikan, bila dia ajarkan pada orang lain dapat manfaat. Maka pada hari ini ramai orang-orang yang cuba menyampaikan ilmu melalui media-media sosial yang dia ada. Syukur hari ini, Masya Allah, dia taklah sampai prof sekali ataupun ilmunya sampai melangit, tapi apa yang dia ada dia kongsi bersama. Akhirnya itu disebut manfaat. Ya, dia rakam apa kemahiran dia buat, lalu diberikan kepada orang lain tengok, orang lain buat. Perkara yang baik, selama ada yang mengikut, selama ada yang membaca dan mendengar, selama itu dia memperolehi ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa kepada kebaikan walaupun dia telah tiada dekat dunia ni lagi. Sebab dia mewarisi satu amalan yang tiada mati walaupun tuannya dah mati. Amalan yang Nabi sebut akan terus beranak pinak, yang akan terus memperolehi kebaikannya walaupun kita telah tiada di bumi. Maka tuan-tuan, ilmu salah satu. Mungkin harta, tak semua orang memiliki kurnia harta boleh meletakkan wakaf yang besar. Atau ada orang yang tiada anak, akhirnya terputus ataupun terlepas peluang daripada 3. Tapi ilmu semua orang boleh memberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ataupun apa yang dia faham, apa yang dia tahu, dia tulis di mana-mana yang terbaik, media-media yang dia rasa sesuai. Maka jika seorang dua membaca dan mengamal, dia masih terus mengalir ilmu pahala dari apa yang ditinggalkan.
Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit lagi masa kita tuan-tuan, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bertambah ilmunya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, tetapi petunjuknya tidak bertambah. Ilmu makin banyak, ya, titlenya makin panjang. Kalau buat name tag kena 3, sebab terlalu banyak dia punya titlenya. Namanya siput saja, namanya pendek saja, Ahmad contoh. Tapi bin apanya itu, gelarannya itu Sri, so semua panjang tuan-tuan. 3 tak cukup 1 line, kena 3 line tu, sebab terlalu panjang title yang diperoleh. Tapi petunjuk semakin tiada. Maka ni satu peringatan daripada Nabi. Niscaya ia tidak bertambah melainkan jauhnya daripada Tuhan, daripada Allah. Khawatir orang yang berilmu semakin ramai, tapi orang yang berakhlak dan beramal dengan ilmunya semakin berkurang. Akhirnya dia semakin jauh daripada Allah. Jika dia semakin jauh, maka ilmu yang ada padanya akan mendorong dan membawa kepada kebinasaan, kesesatan, penipuan dan sebagainya, kerana tiada bantuan daripada Allah dalam pergerakan kehidupan di saat ia melaksanakan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi tuan-tuan, orang yang berilmu satu kemuliaan, tapi pastikan apa yang kita faham, apa yang kita baca itu dapat mendekatkan, semakin dekat lagi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya, wa inna masaral ilmi, ilmu pengetahuan menduduki darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini memang kita faham. Orang yang duduk sesaat lebih baik, orang yang duduk menuntut ilmu sesaat lebih baik dengan orang yang sedang salat tunggang langgang 1000 solat sunnah rakaatnya sesaat bersamaan, bahkan lebih utama bersama dengan orang yang sedang salat 1000 sunnah. Betapa mulia dan hebatnya orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan disebabkan kemuliaan itu, darjat di sisi Allah yang tinggi, dia dapatkan luas lagi manfaat. Bahkan ia termasuk dalam hamba-hamba Allah yang dikurniakan kasih sayang Allah. Karena ilmu yang niat betul, ilmu yang bermanfaat akan membawa dia kepada manusia yang bermanfaat. Kalau tidak pun kepada orang lain manfaatnya, untuk dirinya pun dah lepas. Setidaknya dia malu nak buat dosa pada Allah. Setidaknya dia takkan zalimi orang lain. Setidaknya ilmu itu boleh membenteng dirinya dan ahli keluarganya dari neraka Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling okeylah. Taklah besar mana pun untuk dunia manfaatnya, untuk dia dan ahli keluarganya pun dah cantik dah. Kalau semua orang punya manfaat yang sama seumpama itu, maka umat Islam, keluarga-keluarga yang hidup dalam ilmu, yang ada amal, insya-Allah jauh malapetaka daripada Allah. Kalau ada pun Allah cepat angkat cepat-cepat. Sebab Allah mula sayang pada kita. Yang sayangnya banyak ilmu tapi tiada amal. Akhirnya murka Allah terus ada. Dan untungnya juga orang yang berilmu di sini, jika orang alim lalu tidak memanfaatkan ilmunya bagi dirinya sendiri, maka bagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain? Oleh sebab itu, ketahuilah bahawa kelebihan ilmu adalah terbatal pada orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Terbatal ilmunya selagi dia tiada amal. Dalam penat-penat belajar, dalam penat-penat menghabiskan biaya yang banyak, takkan kita persia-siakan perjuangan kita seumpama itu. Maka berazam daripada sekarang. Dia bukan hanya berhubung tentang agama, berhubung tentang kemudahan, keselesaan orang lain,
kepakaran yang tuan-tuan ada, keseluruhan apa yang kita ada, selagi ia boleh dimanfaatkan orang ramai, sila bahagi-bahagikan. Bukan hanya sekadar berbentuk pengajian Quran, tajwid dan sebagainya. Kalau tuan-tuan punya kemahiran, contoh wanita-wanita muslimah, contoh kan, dia punya kemahiran memasak tempoyak, contoh, dia pun ajarkan, dia tulis cara detail tempoyak yang paling sedap. Dia pun bagi tahu. Ramai pula wanita-wanita di rumah sana mencuba resepi yang ada. Akhirnya suami-suami mereka sayang sebab tempoyak mak jemah ini sedap, contoh. Maka boleh memberi manfaat yang banyak. Tak kisah, selagi ia boleh dimanfaatkan untuk kebaikan, sebarkan. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Ini jangan sampai kemaksiatan yang dibesar-besarkan, sebab kemaksiatan sekecil apapun, jika orang lain buat, kita dapat saham dosa walau kita telah tiada. Dalam sabda Nabi sebagai penutup, tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lain, orang yang paling berat menerima siksaannya, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Ini sebagai hadis penutup, hadis Imam At-Tabrani, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi, disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang paling berat menerima siksaan pada hari kiamat, alim, orang yang memiliki ilmu, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih, tetapi ilmunya itu tidak memberikan manfaat dengannya. Allah tarik kemuliaan ilmu tadi. Maka faham-faham sahaja, orang yang faham, orang yang tahu benda tu haram, tapi dengan rela hati dia buat benda haram itu. Dia sedar makan riba, contoh, dia sedar berzina, dia sedar melakukan perkara itu dosa, tapi dengan kesedaran yang tinggi dia buat benda yang salah di sisi Tuhan, maka wajar siksaan perih, lagi perih diberikan oleh Allah. Bukan tak tahu, bukan tak faham, sebab kepahaman yang dia ada tentang perkara itu jauh melebihi orang lain, maka wajar azabnya terlalu pedih. Mudah-mudahan apa yang kita faham, apa yang kita tahu membawa kita terus melakukan kebaikan dan mengurangkan kejahatan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita. InsyaAllah kita sambung. Wa kana alaihi salatu wassalam. Ingatkan saya muka surat 108. Laliqa' ma'as-salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang soalan boleh di WhatsApp ke 0115886994 insya-Allah. Ila liqa' ma'as-salamah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yeah.